apa yang kita selalunya bila eksperimen ini laporan tetap cikgu kena simpan. Okay, cuma cikgu yakin untuk beberapa bahagian tertentu, contohnya untuk manipulative skill mungkin kita akan tak ambil kira markah di situlah. Okay, so semua eksperimen yang guru anda kejar sebenarnya perlu disimpan. So sekejap lagi, okay, cikgu akan beri kamu umum macam mana eksperimen dijalankan dan data. Okay, so bila telah ada panduan dan sebenarnya sudah diberi dalam modul, okay, anda sepatutnya melengkapkan juga reportnya bersama graf yang lengkap. Okay, itu tugasan pertama anda hari ini. Okay, so standard pembelajaran kita untuk 6.4 yang pertama hari ini. Okay, mengkaji hubungan antara jarak objek. Okay, kita sudah belajar simbol penting di chapter 6.3 bila melibatkan kanta cembung dan juga kanta cekung. Alright, okay, so investigate relationship, mengkaji hubungan. So memang ini adalah aim yang selalunya memang kita akan bincang untuk fizik. Okay, investigate relationship atau mengkaji hubungan. Dan kita biasanya akan relate dua kuantiti fizik yang boleh diukur. Sebab tu ketika tiga pemboleh ubah anda mesti benda yang boleh diukur dan ada unit. Tolong ingat itu. Okay, bagi satu kanta cembung. So kita hanya akan buat untuk kanta cembung lah. Alright, okay, so yang kedua, dari eksperimen yang sama, kita akan cuba menentukan panjang fokus which is small f. Remember apa beza small f dan capital F? F ialah panjang fokus, F besar ialah titik fokus. Okay, so masih untuk kanta cembung lah. Okay, so dengan menggunakan formula, so dia beri kamu satu formula di sini. So F ialah panjang fokus, V ialah jarak image, U ialah jarak objek. Right? So seterusnya untuk standard pembelajaran kedua menyelesaikan masalah yang melibatkan formula kanta nipis. So actually formula kanta nipis yang inilah. Alright? Okay. So ini yang saya maksudkan. Okay, anda ada modul. Okay, kalau anda tak boleh print pun catatannya anda boleh buat di dalam kertas testpad anda. Okay, atau kalau anda nak type dalam Google Classroom pun sebenarnya boleh untuk disemak oleh guru. Okay, dihantar. Nak pastikan benda tu dihantar tahun ini juga. Okay, so untuk inference, so biasanya inference kita akan gunakan perkataan influence atau effect Okay, so sebenarnya ada pilihan tapi contoh ni dia bagi influence. So kita relatekan kita punya responding variable dengan manipulated variable. Okay, pemboleh ubah manipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas. So itu cara buat inference. Okay, hypothesis. Increase or decrease. So masih melibatkan dua kuantiti fizik di manipulated dan responding anda. Object distance atau jarak objek dan juga image distance. Right, which is your U. Image distance, sorry. U ni ialah V, ni ialah U. Alright, okay. So ini contoh membuat hipotesis. Okay, aim. Okay, sebenarnya telah diberi di situ tadi. Okay, mengkaji hubungan antara apa dengan apa. You punya manipulated and your responding. Untuk kanta cembung. So untuk eksperimen ini hanya untuk kanta cembung sahajalah. So bila tiga variable yang kamu catat dalam laporan, ketiga-tiganya mestilah benda yang boleh diukur ataupun ada unit. Contoh, okay, selalunya murid akan buat silap di sini. Fixed variable. So untuk fizik bila di SPM jangan tulis type lagi, type of length. Okay, tidak diterima. So paling kurang kamu berbincang tentang satu kuantiti fizik tentang length itu yang ada unit. So kita boleh ambil focal length. Okay, F. Itu paling mudah. Okay, apparatus. Bila kita buat alat radas, okay, kali ni kamu telah diberi panjang fokus bagi kanta cembung yang kamu gunakan. Sebenarnya kita boleh gunakan F tertentu, you boleh guna F yang 20 cm pun. So contoh ni bagi 10 cm kantanya, panjang fokus kanta. Okay, selebihnya kamu perhatikan alat radas yang diberi. Jangan lupa the measuring instrument atau alat pengukur. Okay, mesti ada meter rule. Okay, dan sebenarnya mestilah a functional diagram. Okay, itu satu lagi konsep penting dalam amali. Okay, rajah. Okay, kita seolah-olah
Okay, pernah perhati gambar rajah ini semasa kita berbincang chapter 6.3? Ya, betul. Saya pernah tunjukkan eksperimen yang lebih kurang macam ni rupa dia. Cuma waktu itu kita nak mengkaji hubungan antara ciri-ciri image yang terbentuk apabila jarak objek saya ubah daripada lens. Okay, ingat tak masa tu kita guna singkatan untuk ciri-ciri image? Read, wrist, rim, kan? Worm. Okay, read tu real, inverted, diminished. Okay, kalau istilah BM dia, itu Puan Wala sebut NSK. Nyata, songsang, kecil atau diperkecilkan. Okay, waktu itu kita mengkaji ciri-ciri image yang terbentuk. Tegak, inverted, whatsoever. Nampak gambar rajahnya sama. Cuma tadi, okay, kita punya aim of experiment ialah untuk mengkaji hubungan antara jarak objek di sini. Mana objek kita? Yang ni lah. Okay, hari tu dia letak lilin kan. So kali ni kita cari tak objek. Dia boleh buat tanda cross, boleh buat tanda macam ni. Okay, apa jadi pada perubahan, okay, ada tak V yang kita perlu ubah apabila U kamu sudah ubah? Sebab ini kita punya pemboleh ubah manipulasi. Okay, yang ini kita punya pemboleh ubah bergerak balas, PV, responding variable atau RV. Okay, so untuk eksperimen ini, okay, pembaris ini digunakan untuk mengubah jarak objek. Okay, so bila kamu akan jalankan eksperimen ini, dia kata okay, adjust screen. So kita akan adjust screen ini. Contoh, katalah kamu bermula dengan 15 cm U ni. U ini ialah 15 cm. So adjust white screen ini supaya kamu boleh nampak image yang paling jelas yang kamu boleh perhatikan pada screen. Okay, masa tu kau terbalik ke, okay, besar kecil ke, okay, kamu jangan ambil kira dulu, okay, kamu cuma lihat image yang paling jelas untuk tanda arrow ini di screen. Then kamu ukur V tersebut dari pembaris meter. So jarak V ialah dari pemegang kanta ke screen di mana kamu lihat image yang paling jelas. Okay, so kita terpaksa berbincang berdasarkan gambar sebab kita tak boleh buat di makmal. Okay, next. Cuba lihat nombor 3. Okay, biasanya cantiknya cikgu akan suruh kamu nyatakan U ini, V ini kamu ukur guna apa. Okay, seeloknya dinyatakan. Okay, so yang ini kamu guna apa? Dengan menggunakan pembaris meter alat pengukur. Seeloknya lah. So atas kamu dah cakap, bawah nak cakap semula pun lebih cantik. Kalau salah satu ada paling kurang. Alright, okay, next nombor 4. Okay, pengulangan prosedur. Okay, mesti paling kurang ada catatan 4 data yang kamu gunakan. Mesti ada. Jangan sekadar sebut ulangi eksperimen dengan 4 nilai yang berbeza. Okay, satu report yang lengkap mesti begini rupanya. Okay, ini cadangan. Okay, kalau dalam eksperimen dalam makmal kamu nak ubah sedikit sebenarnya boleh saja, tapi lihat keadaan. Biasanya pembaris meter ni kita guna yang pembaris yang 100 meter tu ataupun yang 50 meter. Tengok kesesuaian. Alright, okay, so ini adalah 4 kaedah membuat prosedur eksperimen yang biasanya kita tekankan pada murid. Okay, so tolong take note. Okay, bila kita jalankan eksperimen ini, okay, ni lebih kurang layout tadi lah Okay, so dia bagi contoh image paling jelas. Yang ni macam data yang hari tu dia guna lilin. Okay, pun boleh juga bergantung. Okay, okay. Ini contoh data. Okay, sebab cikgu nak cepatkan chapter ini contoh. Sepatutnya jika kita buat data sebenarnya tak digalakkan sangat buat data terbalik begini. Okay, kamu boleh mulakan buat eksperimen dengan 40 tapi seeloknya cikgu cakap bila kamu buat data dalam ni seeloknya kamu mula dengan 15 di sini. Kenapa 15.0? Kenapa 15.0 saya tak boleh buat 15 sahaja? Siapa tahu? Kenapa saya tak buat 15 saja? Kalau tengok contoh data ni dia bagi 15.0. Anyone? Sebab ni dah hampir hujung tahun kamu belajar fizik ni. Benda ni disebut daripada chapter 1 lagi.
Terutama bila kamu jalankan eksperimen. Anyone? Buka mikrofon. Kalau nak data yang lebih tepat. Data yang lebih tepat atau lebih tepat jawapannya kita guna U ni guna apa? Alat pengukur apa? CM pembaris alat pengukur mempunyai satu Okey. Kejituan dia, betul? Kejituan bacaan bila menggunakan pembaris meter ialah satu tempat perpuluhan. Bacaan kekecil pada pembaris, bila kamu lihat pembaris kamu ialah 0.1 cm. So bila kita buat kertas 3, itu adalah perkara yang diambil kira. Faham? Okay, sebab cikgu kena tekankan perkara ini sebab apa-apa kemungkinan sama ada kamu punya amali berpusat berlangsung atau tidak, ataupun kembali kepada format kertas 3 lama, sebenarnya peraturan ini tetap diambil kira. Okey, darjah kejituan alat pengukur. So tolong take note. Sebab kalau ikut mungkin kamu akan kata alah 15 dengan 15.0 tak ada beza. Okey, tapi dalam fizik terutamanya bila melibatkan amali dan alat pengukur sangat diambil berat. So please take note. Okey, bila kamu adjust U dan kamu catat V, okey, maksudnya V ini adalah V yang kamu catat. Tolong take note, ambil data sebab kamu kena buat reportnya. Grafnya semua kamu kena selesaikan. Sebab ini dikira salah satu eksperimen wajib. Dalam modul tu ada bagi V dah bagi tapi 1/U, 1/F cikgu tak bagi. Kena cari. Okey. Sendiri. Okey, macam ni. Boleh proceed je sebenarnya Kak. Okey, macam ni. Kalau kamu perhatikan sebenarnya cikgu dah tunjuk data tapi cuba press calculator. Sebab kamu sebenarnya dapatkan data U dan V ini dari eksperimen. So katalah dua ini diberi pada kamu, kamu sepatutnya tidak ada masalah untuk mencari dua data ini. Just press your calculator. Betul? 1 per U. Okey, 1 per 40, 1 per 13.3 dapatkan data. Cuma ada murid yang akan tanya, cikgu, saya nak ambil 2 tempat perpuluhan boleh? Contohlah kamu cakap begitu. Kan? Sebab sebelum ni kamu biasa plotting graph dengan hanya 2 tempat perpuluhan. Itu pun masih ada yang belum cekap berbuat demikian. So sangat bahaya bila kamu sudah habis tingkatan 4. Okey, terutamanya untuk fizik. Sebenarnya kimia pun ada plotting graph. So sepatutnya maths pun ada, tak ada masalah. Okey. Jika kamu bundar, okey. Cikgu akan cakap ambil dulu 3 tempat perpuluhan. Sebab jika kamu bundarkan data pertama dan kedua, contohlah, ini eksperimen, ini result kamu dapat Okey, kamu bundarkan kepada 2 tempat perpuluhan. Tapi kamu cuba lihat, selepas titik perpuluhan kosong. Untuk fizik selepas titik perpuluhan, jika tahqiq nombor itu ialah kosong, dia mesti minta kamu proceed lagi 2 tempat perpuluhan. Itu satu peraturan dia. Okey, yang kedua, jika saya bundarkan ini jadi 2, okey, saya nak buang nombor terakhir. Ini akan jadi 0.03, ini pun akan jadi 0.03. So anda akan ada 2 data yang redundant. So biasanya untuk chapter yang ini, okey, kamu digalakkan untuk ambil 3 tempat perpuluhan. Okey, baru data kamu akan jadi lebih tepat. Okey, sebab selepas perpuluhan ni tengok semua kosong. So ambil another extent 3 tempat perpuluhan. So jangan silap yang sebelum ni cikgu cakap boleh ambil 2 tempat perpuluhan. Okey, ini ada kaitan dengan data untuk kita plot graph. So kamu boleh proceed plotting graph. Boleh? Tugasan kamu. Okey, cuma cikgu bagi contoh sebab cikgu tak nak bagi kamu masa sebab kita nak habiskan 2 chapter hari ini. Saya bagi panduan saja tapi laporan perlu diselesaikan. Okey, contoh. Okey, kamu akan buat graf ini nanti. Okey, dengar sini. Kamu tidak semestinya boleh copy bulat-bulat graf ini. Okey, mungkin kamu boleh screenshot whatsoever. Okay, tapi lastly hands on-nya ialah di atas kertas graf anda sendiri menggunakan data yang diberi tadi untuk anda membuat graf. Okay, sepatutnya anda boleh predict hubungan antara 2 data 1 per V dengan 1 per U anda sebab soalan cakap, plot graf apa lawan apa. Yang disebut dahulu itu mesti berada di paksi tegak. Kalau cikgu tak suka sebut YX sebab nanti student keliru. Okay, saya biasa guna paksi tegak dan paksi ufuk. Dah tak mau guna YX. YX itu adalah untuk maths kebanyakannya. So
nak kamu bezakan apa beza graf fizik dengan graf maths. Alright, so graf fizik, setiap paksi ini mewakili kuantiti fizik yang ada unit. Apa unitnya? Okay, tengok balik kamu punya table. Everything depends on table. Alright, kalau U ialah cm, ini ialah 1 per U. So 1 per cm negatif. Okay, 1 per cm dibawa naik, dia jadi cm negatif 1. Alright, okay, so sama juga dengan V. Unit dia ialah cm negatif 1. Sebab bila plotting graph unit tidak ada, kamu tak dapat markah. Alright, so kita akan tengok dua ni ada. Okay, lepas tu unit masing-masing ada, lengkap. Okay, nampak? Tak boleh salah satu missing. Yang kedua, okay, skala anda. Okay, lihat kesesuaian skala. Okay, so dia ambil one big box representing 0.01. So biasanya cikgu nak tanda ni. Kadang-kadang murid tak buat, dia expect garis yang sudah ada pada kertas graf itu. So kena buat dengan pensel. Tak payah panjang, pendek saja untuk bezakan 0.1 itu duduk di border yang mana. Okay, so anda buat tanda tu. One big box pada kertas graf anda. Okay, masa kita pilih skala, kita kena relate dengan size. Size of the graph. Alright, okay, cuma untuk data graf begini, since dia, okay, kalau kamu tengok dia decrease linearly, betul tak? Kita ada 3 hubungan dalam graf fizik. Directly proportional, increases linearly, yang ini decreases linearly. Chapter 1 ditekankan, hujung chapter 1. Sebab kamu akan guna untuk chapter-chapter lain. So ini adalah decreases linearly graph. Okay, okay, so bila anda lihat graf begini, untuk eksperimen ini, walaupun data terakhir berakhir, data terbesar untuk paksi tegak ialah 0.07, pastikan anda exit sedikit skala graf. Walaupun tengok data terbesar dalam jadual tadi, untuk 1 per V ialah 0.07. Okay, so pastikan anda exit sedikit datanya. Sebab kita akan cari intercept di paksi tegak untuk graf ni. Anda wajib tunjukkan intercept di paksi tegak. Alright, okay. So kalau anda tengok data terakhir semata-mata, nanti bila dah buat plotting graph, nanti intercept ini lari dari kertas graph. Alright, okay. So ini contoh. Jika anda jalankan eksperimen, dia mungkin tidaklah secantik ini. Sebab bila anda tengok contoh yang diberi, sebab Puan Amala kata dalam modul kita dah bagi U dengan V. So semua orang akan menggunakan data yang sama. Okay, cuma kalau anda perhatikan best fit yang dibentuk 1, 2, 3, 4, 5 kan. Okay, dia ada 6 data. 6 lebih cantik, 7 lagi cantik. Okay, tapi paling kurang 5 untuk anda dapatkan best fit yang paling kurang kamu boleh tengok predict dia punya best fit line punya bentuk. Okay, so pastikan, okay, kalau macam ni 5 lalu, pass through 5 of the points that we have plotted. 1 tak kena should be okay. Alright, kalau 2 yang tak kena, 1 sebelah bawah graf, 1 di atas graf untuk best fit yang tepat. Garis penyesuaian terbaik. Garis lurus penyesuaian terbaik. Okay? Okay, so anda selesaikan sehingga soalan ini. Alright. Okay, next. Dia minta cari kecenderungan. Okay, pastikan data yang anda cari dari y-intercept. Nampak tak dia sebut y-intercept? Okay. Cuma janganlah keliru dengan y ni. Y itu secara umum. Sekarang paksi kita diwakili oleh 1 per V yang ada unit. So, tanpa unit, jawapan anda mungkin salah. Okay, selalunya kalau kertas 3 memang tak ada unit akan salah. Cuma sometimes unit ni mungkin sudah diberi. Dibagi kamu ruang kosong, cm negatif 1, selamatlah kamu. Kalau dia tak bagi unit, mungkin selalunya markah dia bersama dengan unit kalau untuk kertas 3 lah. Okay, ataupun untuk amali kamu nanti. Okay, next, mencari kecerunan. Okay, syarat minimum untuk kecerunan graf sebenarnya adalah size gradient triangle ini. Kan, okay, contoh kalau saya letak tanda segitiga ini supaya saya tahu segitiga saya ialah yang ini. Okay, so biasanya saya galakkan student letak ni. Supaya pemeriksa nampak, oh ini segitiga kecerunan dia. Sebab segitiga kecerunan yang jelas boleh dilihat ialah 1 markah. Sebab tanda amali memang macam tu daripada dulu.
So I believe kalau kertas 3 ke, amali berpusat ke, lebih kurang saja. Okay, size minimum untuk gradient triangle. Size minimum, maksudnya lagi besar lagi bagus. Okay, size minimum. Last time it was 4 times 5 big boxes. Ada tahun naik jadi 5 times 5 pula. Big boxes means yang 2 cm kali 2 cm ni. Ni yang ni, big boxes ni. Jangan ambil yang kecil. Alright, itu minimum. Maksudnya contoh. Ini contoh yang diberi. Jika saya mahu ambil yang dekat 0.035 ni punya triangle. Saya nak pakai triangle ni. Kamu guna pembaris sampai sini. Oh, saya nak guna triangle besar ni. Tak ada masalah. Cikgu saya nak ambil yang hujung ni boleh? Yang hujung ni contoh. Ada kawan pula nak ambil yang hujung ni. The whole gradient triangle. Pun boleh. Dia syarat minimum. Maksudnya jika contoh yang diberi ini dia ambil dari 0.045, 1 big box, 2 big box, 3 big box, 4 big box, 5. Oh okey, 5 paling kurang. Kira secara horizontal, 1 big box, 2 big box, 3 big box, 4 big box, 5. Dia ambil ngam-ngam 5 kali 5. So jika saya ambil 6 big boxes this side, 6 sebelah sini lagi cantik. Alright? Jelas? Okay, so next. Okay, selepas kamu menghitung gradient triangle ni, so cikgu nak cuba lihat kepelbagaian Maksudnya jangan semua orang ambil data yang cikgu bagi ni. Contoh ni. Cuba pelbagaikan guna saiz yang lebih maksimum. Okay, jawapannya akan lebih kurang sama. Jangan risau. Okay, unit. Ada unit tak di sini? Selalunya kamu kena ingat gradient triangle untuk fizik, okay, ada masanya ada unit. Mostly ada unit. Sebab kedua-dua paksi mempunyai unit. Tetapi untuk kes hari ini, unit untuk paksi tegak apa? Okay, gradient triangle this one divided by this one. Ambil value kan. Sini, ni x1, y1 ke x2, y2? x1, y1. Ke terbalik, betul kan? Okay, so kalau dalam maths pun kamu akan ambil x2, y2. Okay, graf ini, okay, dia decreases linearly. Okay, atau kita panggil graf garis lurus, okay, yang berkecerunan negatif. Sebab tu ada beza bila kamu menyatakan bentuk graf. Kalau you just kata graf garis lurus. Okay, kalau saya tanya hubungan, okay, kamu akan kata, okay, apakah hubungan ataupun conclusion graf ni decreases linearly, berkurang secara linear. Tapi bila saya kata bentuk graf, ini graf garis lurus yang berkecerunan negatif. Okay. Bila kita lihat x1, y1 di sini, x2, y2 di sini, sebab formula untuk graf ialah kecerunan y2 tolak y1 divided by x2 tolak x1 kan. Memang kamu akan dapat data yang negatif. Okay, sebab ini memang graf berkecerunan negatif kalau belajar dalam maths pun. Tapi soalan saya semula, ada unit tak gradient saya ni? Atas ni unitnya apa? cm negatif 1, betul? Bawah cm negatif 1 juga. Apa jadi pada unit ini? Potong-potong, tiada unit. Okey, ada masanya gradient triangle itu bila kamu perhatikan begini, tiada unit, jangan susah hati atau jangan letak unit. Sebab konsepnya kalau tak ada unit, kamu tak letak salah kan? Kalau benda tu tiada unit, kamu letak pun jadi salah. So hati-hati. Alright? Okey, ini dikira bahagian untuk analisa graf. Selepas kamu buat graf ini mengikut spesifikasi yang sepatutnya, cari y-intercept, maknanya data mula-mula dekat sini kan. Okay, y-intercept tu panjangkan graf, extrapolate the graph luar dari julat data yang kamu ada. Cari pintasan di paksi 1 over v. Beritahu nilai. Kalau data kamu lain sikit, jangan risau. Okay, then tunjukkan jalan kerja untuk gradient triangle. Mesti tunjuk jalan kerja ini. Jangan skip. Jangan terus press calculator bagi jawapan akhir saja. 0.55 tolak 0 memang 0.55 lah cikgu. Ya betul. Tapi biasa markahnya ialah gantian masuk nilai dalam formula. If not, you will lose 1 mark. Okay. Next, precaution. Kita biasa ajar murid precaution juga. Okay, cuma biasanya bila kita ajar precaution, kita ajar murid step dan
reason mesti ada. Okay, so selalunya kita tak ajar bentuk precaution yang begini. Risau, dikuatiri, tidak diterima. So usually, siapa ingat precaution yang selalunya cikgu kamu ajar masa eksperimen dalam amal yang boleh guna untuk semua eksperimen? Ada kaitan dengan ralat paralaks semasa membaca alat pengukur. Siapa ingat? Boleh bagi jawapan. Cikgu, pastikan aras mata sama dengan Sama? dengan Sama? Adakah ayatnya sama? Dia ada satu terms yang penting. Make sure eyes bukan sama tau. Cepat, mana yang lain? Ni dah diajar dari parallel. Ya ke parallel? Parallel atau perpendicular? Berseranjang. Ya, berserenjang. Betul. So kamu salah satu ayat dalam ayat kamu itu, dia membawa maksud yang lain. Pastikan mata adalah berserenjang, or perpendicular to the scale pada skala bacaan. Hari ni kamu guna alat pengukur apa? Pembaris meter, betul tak? Pembaris meter semasa mengambil bacaan. Itu step reason untuk mengelakkan ralat paralaks. Betul. Ambil yang itu. Yang ini, jawapan yang begini merisikokan kamu untuk hilang markah sebab dia tak ada step dengan reason. Logically, bila kita buat memang ini salah satu step yang kita ambil kira. Tapi ambil step dan reason yang cikgu beri tadi untuk kamu buat dalam report. Setiap kali buat report untuk train. Sebab kebanyakan eksperimen boleh guna pakai yang itu. Jelas? Jelas tugasan anda? Jelas bila cikgu kata tugasan wajib. Selagi anda tidak habis sekolah, cuti sekolah tidak bermula, cikgu berhak mengambil semua tugasan anda sebagai PPD. Amaran yang masih belum hantar tugasan. Anda ada PPD walaupun ujian tidak ada. Sekejap. Ini ada Homing jawab. Dia kata, memastikan mata berserenjang dengan bacaan alat pengukur. Kalau alat pengukur tu kena mention alat pengukur apa. Skala, ayat skala dia pun tak skala. Perkataan skala tu kena ada. Perkataan skala ada dengan alat pengukur. Kalau apa alat pengukur kena sebut. Kalau pembaris saja tak boleh juga sebab kena ada skala dia. Betul. So keyword kita sebut tadi apa? Berserenjang mesti ada. Lagi berserenjang dengan apa? Skala. Alat pengukur, jangan tulis alat pengukur. Apa alat pengukur yang terlibat dengan eksperimen kamu? Kali ni kedua-dua manipulated dengan responding guna pembaris meter. Kalau eksperimen lain, yang ini kamu guna alat lain, yang ini kamu guna alat lain, salah satu paling kurang mesti ada. Baru sebut sebab untuk elak ralat paralaks. Dengar sini. Kenapa cikgu minta kamu hantar tugasan? Sebab baru cikgu boleh track apa kelemahan anda dalam ayat. Jika kamu tak hantar, maknanya kamu tak ada inisiatif untuk cikgu cuba bantu kamu. Sekadar mendengar tidak mencuba menjadi masalah. So tolong sebab saya 4D pun tak settle semua hantar lagi. Tak tahulah kelas 4C, 4B. Tugasan yang lepas. So ni tugasan anda. Selesaikan sampai precaution, please. Alright, next. Ini cara untuk kita relate ataupun wujudkan dia punya equation. Ini graf yang telah anda buat. Kalau kamu perhatikan, dalam matematik, graf yang macam ni, cuma dalam maths ini Y, ni X lah. Graf yang macam ni, kamu ingat mesti relate dengan equation ini, betul tak? Y equals to MX campur C dalam maths. Matematik anda. Di mana Y ialah paksi tegak, X ialah paksi ufuk, M ialah gradient graph, betul? Dalam matematik. C itu ialah apa? Pintasan pada paksi tegak. Makanya jika saya rujuk formula maths ini dan saya apply semula dalam graf fizik ini, apa graf yang kita telah plot tadi? 1/V melawan 1/U. So Y saya ialah, saya tukar Y tu jadi 1/V.
Saya tukar X saya ni jadi paksi X saya sekarang apa? 1/U. Alright? Okay. M. Okay. Jika kamu jalankan eksperimen ini dengan tepat, kamu akan dapati di sini dan di sini pintasannya ialah 0.1. Tadi cikgu kata untuk graf kamu, pastikan kamu tunjuk pintasan di sebelah sini saja. Di sebelah sini tak perlu pun tak apa. Tapi jika you extend you punya graf, kamu akan dapati di sini dan di sini intercept dia mempunyai nilai yang sama. Okay, so bila sama maknanya cari gradient nilai dia 1 lah. Macam contoh ni 0.1, sini pun 0.1. So jika kamu cari semula gradientnya, kamu akan dapat ini sebagai -1. Alright? Okay, so bila kita masuk dalam formula ini, okay, C itu ialah pintasan dalam matematik. Okay, nilai yang kamu dapat di pintasan paksi tegak tadi dari eksperimen kamu akan memberi kamu nilai 1/F. Di mana F itu ialah gangguan bunyi lah. Ni apa tu? Anyone buka mikrofon ke? Anyone buka mikrofon, off mikrofon? Home lah. Amin. Dia dah ganggu bunyi kat sini. Okay. So M tu ialah -1. So letakkan semula. Kenapa negatif? Tadi saya dah sebut graf ini adalah graf garis lurus yang berkecerunan negatif. Okay, kalau saya cakap garis lurus, kamu mungkin terbayang garis macam ni kan? Bila saya sebut graf garis lurus berkecerunan negatif, understood macam ni. Okay, so -1 ialah kecerunan dia. Okay, 1/U ialah diwakili oleh paksi X. Okay, pintasan kita sekarang jangan guna C lagi. C itu dalam matematik sebagai panduan awal. Okay, pintasan kamu di paksi tegak ini tadi mewakili nilai 1/F. Okay, maka dari gantian di nombor 2 disusun semula supaya tanda negatif ini saya boleh bawa ke sebelah sana. Kamu akan dapati formula ini akan diterbitkan di sini. Sebenarnya kalau untuk fizik kita tak ada terbit formula macam maths. Cuma untuk pemahaman anda sebelum kita aplikasikan formula ini, kamu nampak daripada mana datangnya formula persamaan kanta ini. Alright, okay, next. Relationship. Okay, dia guna perkataan berkadar songsang. Okay, perkataan berkadar songsang. Okay, kalau ni kamu kena sebutlah apa dengan apa. Sebab soalan ni sebut V dengan U. Alright, so dia sebut berkadar songsang. So V berkadar songsang dengan U, lebih cantik. Okay, ada murid yang mungkin akan mengaitkan hubungan yang ini dengan yang ini. Okay, contoh dia buat relationship, dia kata okay, 1/V berkurang, 1/U berkurang secara linear dengan 1/V. Okay, tapi kalau tengok soalan ini dia minta antara V dengan U, memang inilah hubungan dia. Maksud dia graf ni, jika kamu plot V dengan U, V di sini, U dengan ni, kamu akan dapat graf dia macam ni tau. Tapi cikgu tak minta untuk laporan eksperimen, cikgu tak minta kamu buat graf yang ini. Okay, cuma nak menerangkan tentang maksud yang ini tadi. Okay, so selesai di situlah. Kamu tak perlulah salin soalan ni semua. Okay, yang 5 ni kan state relationship kamu terus buat. Okay, terus buat kesimpulan ataupun conclusion untuk report biasa yang kamu sudah buat. Jelas? Okay, now dari formula ini sekarang. Okay, ini hubungan prediction daripada data graf, data graf dan sebagainya lah. Okay. Kalau kamu perhatikan sebenarnya semua lukisan ini kita sudah buat semasa chapter 6.3. Remember the rule of drawing ray diagram untuk kanta cembung? Sebab kanta cembung ciri-ciri image berubah bergantung kepada jarak objek daripada lens. Alright? Okay, so cuma fokus cikgu hari ini ialah penggunaan equation ini. Okay, terbitkan itu kamu faham cukup. Okay, sebab kita biasanya soalan takkan minta kamu terbitkan semula daripada mana datang formula ini. Dia lebih pada aplikasi. Okay,
Ini adalah persamaan kanta atau lens formula. Okey. Di bawah ini, dia ada satu jadual yang menunjukkan tentang peraturan. Ni peraturan. Okey, kita kena faham dulu peraturan sebelum kita menggunakan. Sebab biasanya dia ada masalah dengan aplikasi formula, untuk masukkan nilai dalam formula untuk aplikasi. Okey, tanda ini kamu kena ingat. Contoh, saya sudah pernah sebut, okey, perbezaan antara nilai F panjang fokus bagi kanta cebung dan kanta cekung last time. Okey, dia ada tanda positif dan tanda negatif yang kita mesti gunakan sewaktu substitute value dalam ni. Sebab dia mungkin takkan cakap nilai itu negatif. Kamu yang kena fikirkan sendiri. Kalau disebut kanta tu kanta cekung, kamu kena tahu F itu nilainya perlu dimasukkan secara negatif ke dalam formula. Kalau kanta cembung, okey, positif. Okey, U. Kalau objek itu objek nyata, kita akan guna nilai U yang positif. Kalau objek itu objek maya, kita akan guna nilai negatif. Okey, untuk kita akan banyak nilai U yang positif. Yang boleh dilihat oleh mata kita. Benda-benda yang tak boleh dilihat, hantu. Semua yang tak boleh dilihat kan. Yang tu orang yang 7 sense saja boleh nampak tu, kita tak payah nak ambil kira. So kamu punya U biasanya nilainya objek yang nyata, nilainya positif. Cuma untuk V, bila kita menghitung, kamu mungkin akan dapat nilai V yang kadang-kala positif nilainya untuk image yang nyata. Kadang-kala bila you buat calculation, you dapat nilai itu negatif. Itu menunjukkan bahawa image kamu itu adalah image yang maya. Okey. Lihat jadual ini dengan teliti sebelum kita cuba beberapa soalan. Sebab saya takkan buat semua soalan. Selebihnya kamu kena selesaikan sendiri. Okay, then kamu akan faham. 1, 2 kamu cuba pun nanti kamu akan faham. Oh, okay, daripada hanya mendengar cikgu selesaikan bersama contoh. Okay, dan beri kamu semua jawapan. Alright. Okay, so bila kamu perhatikan yang ini. Okay, dia ada tanda tertentu. Okay, siapa yang ada modul ingat balik Okay, contoh. Ini contoh aplikasi. Remember saya kata bila soalan aplikasi dia ada yang kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif maknanya boleh hitung lah macam soalan ni. Kualitatif based on diagram. Okay, cikgu beri contoh. Kalau di chapter 6.3 kita menentukan ciri-ciri image dengan menggunakan ray diagram. Soalan minta kamu lengkapkan gambar rajah. Maka kamu mestilah kena lukis gambar rajah dengan menghafal rules of drawing diagram untuk convex lens. Ini convex lens kan? Okey, apa rule pertama? Dari hujung objek. Okey, lalu pusat kanta. Ni dah lari sikit ni. Sorry, sepatutnya dia lalu sini kan? Alright, okey, tadi sini. Okey, fokus ke F. Okey, ini contoh. Okey. So, okay, sekarang ni kamu mungkin tak perlu lukis jika soalan tak minta kamu lukis. Kamu boleh gunakan lens. Okay, saya nak abaikan ini maknanya soalan tak minta lukis pun. So, saya tak nak lukis. Saya baca soalan tu atau soalan ni keluar dekat soalan objektif. Tak minta pun saya lukis. Alright, tapi diberi informasi berikut. Okay, oh saya ada ni. Okay, ada murid dia tak suka kalau setengah dia akan buat objek. Oh tu jarak objek U30. Dia pun list balik. Okay, apa lagi? Oh panjang fokus 20. Oh panjang fokus tu F. Dia pun tulis balik 20. Lepas tu kena ingat. Ini kanta cembung ke kanta cekung? Kanta cembung. Okay, kita dah belajar jadual tadi. Kalau nilai F bagi kanta cembung, positif negatif? Oh, positif. Kalau cekung, kamu kena letak tanda negatif. If not, nanti salah kiraan. Alright. Okay. Saya ada U, saya ada F. Dan saya dah belajar tentang lens equation. Soalan tak minta saya lukis. Sebab soalan C, dia nak ciri-ciri image kan? Okay, saya tak nak lukis lagi. Soalan tak suruh pun. Makanya sekarang, okay, saya boleh gunakan lens equation. Okay, sebab saya dah tahu lens equation ialah 1/F sama dengan 1/U tambah 1/V. Takkan konsep pecahan cikgu kena bantu, please. Saya ada nilai F,
Saya ada nilai U, saya mahu cari V. Berapa jawapan dia? 1 mili. Ini semua orang cakap ni setakat pecahan ni sekolah rendah punya. Masukkan nilai. Okey, markah pertama, gantian masuk nilai dalam formula kan? Alright, okey. So kalau macam Puan Amala cakap, kalau saya dengan biasa cikgu akan suka buat macam ni. Keluarkan dulu apa yang kamu mahu cari. Ada murid dia akan substitute kat sini terus. Tak ada masalah, janji kamu substitute. Kan? So kamu pun substitute. 1 per F tadi berapa? 20. Tolak 1 per 30. Jangan lupa ini 1 per V. Nanti lupa pula terbalikkan jawapan. Tu jangan skip jalan kerja sebab nak cepat. So ini gantian masuk nilai anda ini biasanya akan dikira 1 markah. Dalam kertas 2 terutamanya. Kalau kertas 1 tak apa. Kan? Betul tak jawapan dia 60 cm? Betul tak? Siapa yang sudah cuba? Kalau anda lupa terbalikkan tu bahayalah. Okey. Alright, tolong cuba. Sebab tu cikgu kata kena ada kalkulator, kena ada kertas untuk kiraan. Sebab ini bukan kan, kalau kamu melihat tanpa mencuba. Brenda dah jawab 60 cm. Okey, good. Yang jawab bersama unit tu sangat bagus. Yang masih suka tulis 60 je, mungkin you akan cakap, nanti exam saya tulis lah cikgu. Tapi bila kamu tidak biasakan, okay, sewaktu latihan harian nanti kamu mungkin tertinggal. Okey, saya dah dapat V. Okay, soalan B. Okey, hari tu, masa chapter kelas lepas, kita ada belajar ada 2 formula untuk kira pembesaran atau linear magnification. Okey, tapi saya tak ada height of image dengan height of object, betul? Dia tak bagi info pun. Tapi saya sudah dapat V dan U. U diberi V, saya sudah cari tadi. Makanya saya bolehlah cari berapa pembesaran. Right? So jawapan dia 2. Okey. Dari info yang saya dapat ini. Okey, soalan C. Contoh kamu cakap dengan saya. Cikgu, saya tak lukis, nak tentukan ciri-ciri image. Okey. Sebab itu kita bincang yang jadual tadi. Ada nilai V positif. Kalau V tu positif, image dia apa? Yang tu kamu kena hafal. Okey, sekarang nilai V saya dapat positif ke negatif? Positif. So, right, okey. Kalau positif tadi nyata ke maya? Kalau positive value, kalau V yang saya hitung. Kena hafal lah info yang saya beri dalam jadual tadi. Kalau nilai V yang kita kira tu positif, image dia nyata ke maya? Nyata. Alright, so saya dah dapat ciri yang pertama. Kan? So saya pun dah boleh tulis. Okey, nyata. Okey, paling kurang yang kedua dari segi size image, saya boleh dapat dari sini. Okey, untuk pembesaran image kita dah bincang. Kalau M sama dengan 1 maknanya sama saiz. Kalau M kurang dari 1, diperkecil atau diminish. Kalau M yang saya ukur tu lebih dari 1, magnify. Okey, nilai M tak ada negatif ya. Tolong ingat itu. Dia cuma kurang dari 1 tu dalam 0 point something sahaja. Tiada kiraan linear magnification yang ada nilai negatif. Negatif positif tu untuk tentukan image nyata. Okay, atau real. Okay, so saya paling kurang saya dah dapat size. Dia lebih dari 1, saya tahulah dia magnified. Okay, so mungkin yang menyelirukan kamu antara inverted ataupun upright, betul? Okey, okey. So paling kurang tanpa mengira kamu dah dapat 2 ni. Okey, kecuali hari tu kalau mungkin ada murid yang hafalkan read, read, rim, vum tu. Kalau sebenarnya cikgu cakap, cikgu tak galakkan kamu hafal. Okey, tapi kalau kamu katalah dia minta 3, dia tak cakap 2 kan, dia nak ciri semua. Okey, okey. So untuk ciri yang itu mungkin kamu perlu, kalau siapa yang hafal boleh masukkan. So sebenarnya jawapan dia kalau untuk yang ini ataupun kan kamu nak sketch sekejap. Sebenarnya sketching tak perlu kertas serah pun sometimes boleh juga digunakan. So jawapan dia sebenarnya yang ini. Alright. Rim kan. Dia sebenarnya case ni U adalah antara, kalau kamu perasan lah, objek itu adalah antara F dan juga 2F. Ini kalau kamu sketch balik diagram. Ini satu contoh. Kalau soalan tu tak minta 3 ciri, dia nak nyatakan 2 ciri image.
Kan? Kamu tak payah susah hati, kamu buat kiraan tanpa sketching pun kamu dah dapat jawapan. Alright, nampak beza di mana kita nak guna lens equation ini? Okay, bukan maksud saya kamu kena lupakan semua drawing. Cuma ini salah satu langkah atau aplikasi penggunaan formula lens equation. Okay, jika soalan minta maklumat tertentu dan tidak minta kamu draw ray diagram. Jelas? Okay, okay, saya bagi. Okay, Kak, sekejap sikit lagi. Kalau soalan dalam soalan SPM, selalunya dia 1 markah je dia bagi. Tapi Yes. dia kadang-kadang dia selalunya ciri ni dia akan minta 2 ciri. Betul. Kalau kita tak bagi 2 ciri, Kalau dia cakap ciri-ciri tak dapat sahaja, 1 markah tu lah. Tak dapat 1 markah tu. Kena ada 2 ciri kalau dia nak 2. Itu selalunya macam tu lah. Lagi satu, student jangan tulis nyata, songsang, besar, virtual, apa benda lagi? Jangan tulis dia semua. Kalau dia tak ingat kan. Atau virtual, jangan. Yes. Kamu tidak ada hak untuk minta pemeriksa pilih. Macam memang pemeriksa pula. Memang pangkat tapi virtual. Alright, betul. Magnify and diminish. No such answer. Tak boleh. Okay, lepas tu satu lagi. Okay, kalau student menulis, okay, dia banyak tulis, contohnya nyata. Lepas tu songsang tu dia tulis tegak. Lepas nyata, songsang, jawapan yang betul nyata, songsang. Contohnya yang hujung tu dia tulis nyata, dia tulis visual apa? Virtual Maya, okay. Nyata, songsang, maya, tiba-tiba. Memang cikgu tak akan tengok yang nombor 3 selalunya. Tetapi sebab dia kontradik tau. Nyata dengan maya tu kontra. Macam maksud tu dia jadi akan salah jawapan nyata tu. Dia akan orang kata apa tu correct akan reject yang yang error tu akan correct reject yang betul. Tu bahaya. WCR kan? Konsep WCR. The wrong answer will cancel the right answer. So kena hati-hatilah. Kena tulis betul-betul, jangan bagi pemeriksa pula yang jawab untuk awak. Pilihlah mana satu. Okay, tak boleh. Okay. So kena betul-betul. Alright. Okay, sepatutnya cat hari tu 6.3 pun cikgu dah pertegaskan. Dia mesti sama ada nyata atau real, satu sahaja. Songsang atau inverted, satu sahaja. Okay, size pun satu sahaja. Same size, magnify atau diminish. So take note jangan suka-suka hati jawab. Okay, ini contoh yang pernah kamu buat drawing ya untuk. Okay, yang ni pun kalau kamu perhatikan, okay, katakanlah soalan tak minta drawing. Sebenarnya tak perlu pun buat lukisan tu. Okay. Okay, cuma soalan A tu, okay, dah bagi lebih kurang soalan tadi kan? Nampak tak dia bagi apa? Kamu listkan semula, dia bagi jarak objek, U kamu. Okay, dia bagi panjang fokus, F. Okay, tengok positif negatif ke? Oh, cembung. Cembung positif. Alright, so kamu pun masukkan nilai. Okay, dekat equation ke contoh. So yang ini okay, yang ni dia guna direct formula 1 over F sama dengan 1 over U plus 1 over V. Tak apa, kalau kamu buat macam ni pun kamu akan dapat 1. Saya cari apa yang nak dicari di depan. Okay, so anda dapat jawapan. Okay, cuba lihat ini. Bila anda solve menggunakan konsep pecahan asas yang sepatutnya semua orang dah cekap, anda akan dapati nilai, jangan lupa terbalik jawapan cukuplah sebab bila kamu cari mula-mula tu 1 per V. Nilai V yang kamu dapat negatif. Okey, tadi kita dah bincang, kalau pantah cembung, kalau nilai V kami positif, imejnya ialah nyata. Kali ni nilai V yang saya hitung negatif. Maka ini satu petunjuk ciri imej yang saya tahu bahawa imej saya sekarang ialah imej maya. Maksudnya saya tak nak lukis ni. Kan? Soalan tak suruh lukis pun, contoh. So tak payahlah lukis. Kan? Dan kebetulan masa ciri tu, soalan minta 2 ciri je. So tak payah lukis. Kalau soalan minta lengkapkan, kamu wajib lukis untuk markah lah. Okay, so lebih kurang. Okay, pembesaran saya pun kira. Dapat 2. Oh, kali ni M saya lebih dari 1 juga. Saya dah boleh dapat idea tentang saiz. So, bila soalan suruh nyatakan ciri-ciri imej, kalau dia minta saya 2 ciri imej, kan dia minta 2 sahaja, saya tak mahu lukis langsung pun tak apa.
So saya boleh nyatakan dua ciri yang saya sudah kenal pasti tadi melalui penggunaan lens equation, iaitu maya dan juga diperbesarkan. Okay, sorry kalau besar ni take note cikgu tak berkenan jawapan macam ni. Biarlah kita pergi pada jawapan yang paling tepat, lebih besar kan, diperbesar. Mana yang jangan tulis besar saja. Hati-hati. Okay, boleh? Boleh Okay, satu last one sebelum kita pergi 6.5. Okay, last tu sebab yang lain tu kerja kamulah. Okay, so cuba lihat soalan ini. Lebih kurang je pattern tadi. Cuma jika kamu ingat apakah perbezaan simbol bagi panjang fokus, bila saya sebut simbol ni positif atau negatif lah value dia. Okay, untuk panjang fokus di sini. Soalan tak cakap kan, dia cakap dekat sini, okay nak objek dia, okay, yang ni sebut tak sebut pula dekat atas ni, BI dia sebut concave lens. Dia akan sebut. Okay. Ni dah silap ni, sepatutnya daripada kanta cekung lah Soalan silap sikit, okay, daripada kanta cekung. Oh, kanta cekung. Maka kamu secara automatik kena ingat F itu wajib ada tanda negatif di hadapan. Soalan takkan cakap. Okay, so janganlah lupa tu, lupa ini, lupa itu. Sebab tu kamu kena study continuously. Don't wait for the last minute for everything. Okay, jangan rasa tahun depan itu lama atau tahun satu lagi SPM kamu. Nanti kamu hanya banyak benda nak kata. Okay, saya ada ni. Okay, U. Remember saya kata U kita tak pernah ada negatif. Kita tak ada tangkap gambar hantu. Tak nampak pun. So image kita semua benda yang kita boleh lihat dengan mata kasar. Walaupun sekecil-kecil semut kan. Kamu guna dengan kanta pembesar masih boleh dilihat. Okay? Okay, so lebih kurang cara penyelesaian tadi. Cuma saya akan letak tanda negatif ini di hadapan sebab asalnya equation saya tadi adalah 1/F, 1/U tambah 1/V. Tugas siapa mengingat F ini adalah simbol negatif? Kamu. Soalan takkan cakap. Alright? So tanda negatif itu diletak di sini. Yang ini. Letak negatif letak kat bawah pun tak ada masalah lah. Alright? Okay, sebab tu kalau macam saya suka macam ni. Kan? 1/F tolak 1/U terus. So saya buat gantian nilai di sini. Saya tu pandang wala pun dia memang suka buat macam ni. Kan? Tapi bergantung pada kamu. Ada student dia terus equation asal ni. Tapi ini lebih memudahkan anda sebenarnya. Whichever way, jangan buat careless mistake. Sebab jika kamu buat silap dan kamu tidak dapat menentukan simbol positif negatif yang tepat untuk jawapan akhir anda untuk nilai V. Sebab saya dah cakap tadi, U kita semua positif nilainya. V positif negatif ialah untuk kamu membezakan sama ada image itu nyata atau maya. Tapi untuk kanta cekung, alright, dia sebenarnya, remember kita buat drawing, lens, kanta cekung, sebuah ciri image-nya lebih kurang sama kan? Di mana pun objek itu kamu letak. Okay, kebanyakan image-nya adalah image yang maya, betul tak? So kalau untuk kanta cekung ni, kalau siapa yang hafal yang image, ciri image tak berubah tu kat mana pun kamu letak, sebenarnya senang soalan tu. Okay, cuma kiraan kamu kena take note. So size, okay, cuba kamu hitung size. Okay, tengok sini. Okay, so walaupun nilai V di sini kamu dapat negatif, saya lupa nak sentuh yang contoh tadi Okay, sama lebih kurang contoh tadi. Okay, asalnya mula-mula bila saya kira V di sini negatif. Tapi bila saya nak kira untuk pembesaran, kamu tidak dibenarkan membawa tanda negatif itu ke sini. Sebab tu saya kata tadi, nilai M tak pernah negatif. Nilai M takkan mungkin negatif. Dia hanya boleh jadi kalau diminish tu sebab dia kurang dari 1. So bila kamu bawa dari sini ke sini, kamu ambil bersama tanda negatif dan jawapan akhir kamu negatif, dia akan jadi salah. Negatif ini hanya untuk menunjukkan sama ada image itu adalah nyata ataupun maya. Untuk mengira pembesaran kanta tidak dibenarkan membawa simbol itu di sini lagi. Ambil nilainya sahaja. Jangan buat mistake di sini. So bila kamu hitung 12 bagi dengan tak ada jawapan. Okey, berapa 12 bagi 30? Kurang dari 1, lebih dari 1? 0.4 kurang daripada 1. Okey, 0.4. 4 berapa tadi? Boleh ambil 2 tempat.
Tak boleh sebab dia tepat 0.4. Oh okey, saya ingat dengar tadi macam ada lagi. Okey 0.4 ngam-ngam. Okey lah. Kurang dari 1 maknanya diminish, betul? Okey, yang ni tak boleh guna Betul. kecil Kena guna apa? Lebih kecil, betul? Ataupun diperkecil. Okey, cuma ciri ni kalau dia minta 3 kan kamu sketch lah. Yang tu tak boleh, tak ada sign convention punya perbincangan. Boleh? Boleh tak? Boleh Okey. Tutorial yang lain dan soalan yang lain adalah tugasan anda. Okey, dengar sini. Kamu sebenarnya ada tugasan untuk setiap kelas. Jika kamu tangguh kerja, kamu yang ada masalah. Okey, contoh kalau soalan tu soalan objektif dalam setiap modul hanya ada 10, 5, 6. So kamu cuma type jawapan hantar pada guru kamu. 1 C, 2 B, itu sebenarnya yang cikgu minta hantar. Jawapan pun kalau soalan tu SPM 2015, okay, jawapan A apa, jawapan B apa, tu saja. Kalau siapa yang ada bermasalah dengan Google Classroom, kamu boleh snap picture hantar melalui Telegram. DM guru. Okay, so tiada alasan sebab pembelajaran anda is home based learning. Tetap dikira latihan. Okay, so selebihnya untuk tutorial, okay, kamu kena selesaikan. Dia tak banyak, ada satu tutorial soalan objektif sikit yang saya perasan dengan ada soalan structure satu. Okay, so itu tugasan kamu. So sebab ada graf, sebab ada tugasan, mungkin cikgu akan bagi 2 minggu lah. Okay, untuk 6.4, cikgu bagi 2 minggu. Boleh? So take note. Okay, so saya berhenti untuk 6.4 sebab saya nak masuk 6.5. Alright, okay. Siapa yang saya dah sentuh ni sedikit sebenarnya hari itu. So nampak slide 6.5? Bella? Students, slide 6.5 nampak tak? Ya, nampak. Alright, good. Thank you. So standard pembelajaran untuk 6.5, kalau kamu perhatikan, dalam buku teks anda memang tiada standard pembelajaran ini. Sebenarnya benda-benda ini anda boleh cari dekat, kalau kamu cari dekat website ada banyak. Cikgu do suggest kamu untuk take note juga. Sebab dulu kalau buku teks ada memang cikgu suruh murid refer. Supaya kamu tahu hala tuju belajar kamu di mana. Sebab kadang-kadang buku reference, terlampau out of topic pun tambah kamu first batch ke SSM. Cikgu pun masih dalam proses menggali cari apa perubahan, topik mana yang berubah. Ini contoh yang ada, ini memang yang diberi dalam standard pembelajaran untuk chapter 6.5. Untuk peralatan optik yang dinyatakan dalam standard pembelajaran anda, dia sentuh ada 3 di situ. Kanta pembesar, mikroskop dan teleskop. Maka berpandukan yang ini, cikgu hanya akan fokus 3 ini. Tapi itu pun mencabar, terutamanya untuk mikroskop dan teleskop. Kanta pembesar saya tak risau, anda sepatutnya sudah jelas sebab kita dah bincang 6.3 dan tadi 6.4 pun kita ada bincang. 6.52, mereka bentuk dan membina. Ini sebenarnya asas permulaan yang ada untuk PBL 2. Sebenarnya kalau ikut hari itu pun guru-guru dah berbincang untuk kamu buat PBL 2 untuk mikroskop dan juga teleskop. Cuma macam contoh hari tu cikgu bagi yang untuk projektor, teleskop kan, itu untuk panduan kamu sendiri. Kalau macam rajin, boleh cari bahan, sebenarnya elok kamu cuba buat. So sama. Untuk PBL ni nanti kami guru-guru berbincang dululah macam mana. Sekarang ni untuk konsep dulu. Then last one. Ini bahagian paling mencabarnya. Berkomunikasi untuk menerangkan aplikasi kanta bersaiz kecil dalam teknologi peralatan optik. Alright. Cuma kalau dilihat pada buku teks pun dia tak bagi panduan secara jelas. Dia minta kamu Google sendiri. Ada banyak QR code dalam chapter 6.5 yang dia minta kamu go through. 6.5.3 tu adalah kecanggihan teknologi terkini lah. Contoh handphone. Betul? Kanta bersaiz kecil. Handphone semua ada kamera. Bukan setakat 1 kamera, 2, 3, 4 pun ada.
Okay, so fokus saya hari ni adalah untuk 1 dan 2. 3 itu cikgu serah pada kamu jika ada masa untuk tengok dekat QR code. Okay? Okay, mari kita lihat ini balik. Okay, untuk magnifying glass, kita dah belajar Okay, kegunaan besarkan image. Ada satu kanta cembung, U kurang dari F. Okay, sebab bila kita rujuk, kenapa saya kata yang ini saya cepat ni? Sebab saya dah pernah bincang dengan kamu kan, kat mana? Alamak, tak sama. Okay, kanta cembung, okay, buat F. Ini paling cepat kamu boleh sketching lah. Kan, tapi guna kertas graf saya kata. Okay, buat je lah F tu satu kotak besar untuk kamu ingat. Dan letaklah objek kat mana-mana kamu mahu. Okay, kalau ini dia kata U kurang dari F. Oh, kanta pembesar mesti make sure kanta pembesar tu hampir dengan semut yang kamu nak lihat. Oh, ni objek. Remember kita dah pernah draw? Okay, so kamu pun draw balik 2 rules. Tengok kat mana pembentukan image. Alright, memang kamu akan dapat 3 ciri ini berdasarkan drawing. Alright? Okay, saya tunjuk yang ni semula. Okay, ini ada dalam buku teks anda. Sebenarnya ini dari chapter yang saya dah pernah sentuh minggu lepas, iaitu chapter 6.3. Okay, kenapa saya masukkan ini semula? Sebab untuk 6.5 dia menggunakan semula antara untuk kanta cembung. Ciri-ciri image berubah bergantung kepada posisi objek anda. Contoh, ini objek dari infinity. Kan, ini lebih dari 2F. Ini U sama dengan F, 2F. Ini kurang, ni sama dengan F. Ni yang kamu, kalau ada yang hafal read kan, NSD lah, NSD, NSS. Yang ni. Read room tu kalau kamu mau hafal lah. Tapi sangatlah digalakkan, tak digalakkan sangat make sure kamu faham cara lukis. Okay, so yang ini, yang terakhir ni. Okay. Yang ini adalah aplikasinya memang dalam kanta pembesar. Jika kamu sudah cekap, dah hafal sentiasa dalam kepala drawing dia, kamu tahu cara ini dalam homework yang lepas ada. Kan, image terbentuk, diperbesarkan. Kenapa virtual? Objek dan image berada di side yang sama. Upright, oh dua-dua di atas principal axis. So memang ini ciri image yang kamu akan dapat. Okay, so kalaulah 6.5 keluar bagi kanta pembesar, dia senang untuk kamu. Dan saya tak nak ambil masa lama. Kan? Ini maksud saya. Apa saya nak ulang benda asas yang saya dah ajar di 2 chapter, 6.3 dan juga 6.4 tadi sikit. Alright? Okay, cuma kanta pembesar adalah satu peralatan optik yang digunakan untuk melihatkan objek yang kecil supaya jadi lebih besar sedikit. Alright? Okay. Done with magnifying glass. Okay, saya mahu fokus yang ini. Okay. Jika kamu perhatikan gambar rajah yang diberi untuk mikroskop majmuk, sebenarnya ada dalam buku teks anda juga. Okay. 2 kanta yang digunakan. Okay. Cuma posisi gambar rajah letak begini. Bila kamu lihat mikroskop, dia ada macam yang saya pernah lukis hari tu lah, dia ada satu kan, mikroskop, lepas tu dia akan ada, perasan tak mikroskop kalau kamu belajar, siapa yang belajar biologi, bawah ni dia ada satu kanta yang kamu boleh pusing nak guna berapa? 40 kali, 10 kali, 4 kali. Siapa murid yang ambil bio yang tak pernah, yang 4D tu kalau belajar sains form 1 form 3 mesti pernah guna mikroskop. Oh, kamu pun letak slide dekat pentas tu. Kan? Okay, so ini kanta mata. Kanta mata. Kenapa kanta mata? Kamu letak mata kamu kat situ. Bukan letak mata kat bawah ni. Siapa yang menghadap slide? Slide yang ada kuman ke, sel bawang ke untuk kamu perbesarkan tu. Kan? Ni. Kanta objek atau objektif. Okay. Cuma susunan secara menegak begini, sekarang lukisan dia buat secara horizontal. Kamu jangan keliru. Maksudnya yang ini, yang kanta yang di bawah ni. Betul? Yang menghadap mata anda ialah yang sebelah atas ni. Tapi lukisan kita tak buatlah secara menegak. Dia memang akan bincang secara ufuk. Jelas? Okey. Next. Perhatikan kedua-dua kanta yang digunakan. Adakah kantanya sama jenis? Kadang soalan simple macam ni yang student salah jawab.
adakah kedua-dua kanta itu sama jenis? Type, tak mau jawab type. Siapa yang tak ada mikrofon? Siapa ada mikrofon? Nabil? Nabil pun tak ada mikrofon ya. Apa persamaan antara kedua-dua kanta ini? Jenis apa kedua-dua kanta ni? Cembung ke cekung? Krik-krik. Mariam ada Mariam? Ada mikrofon juga. Siapa je ada mikrofon ni? Type. Ada tak? Okey, kanta cembung. Okey, apakah persamaan? Persamaan perbezaan sangat penting. Dalam sains, bila kamu tak train yourself untuk lihat persamaan dan perbezaan, kamu gagal di kertas 2. Honestly. Walaupun soalan itu cikgu beri secara verbal. Alright? Okey. Jika kamu perhatikan kedua-dua kanta ini sama jenis, iaitu kanta cembung, betul? Dia guna convex lens. Okey. Cuma yang berbeza ialah diameter dia. Okey, saya nak tekankan satu. Okey, ada murid dia keliru bila cikgu sebut diameter antara yang ini dengan yang tegak. Diameter ialah yang ini Ni kita tengok yang tengah ni. Diameter. Bukan yang atas bawah ni. Okey. So biasanya kedua-dua kanta yang digunakan untuk mikroskop adalah dua-dua kanta yang kuasa tinggi. Okey, saya tak jumpa mana-mana poin tentang penggunaan kuasa tapi saya risau pula. Okey, sebenarnya kita boleh kira kuasa kanta. Tadi yang saya sentuh kat sini kan 40 kali, 10 kali, 4 kali yang kamu jumpa di mikroskop majmuk anda. Okey, kuasa kanta formula dia ialah 1/F dalam unit meter. Maksudnya ketiga-tiga kanta yang kamu boleh gunakan di sini ini dia mempunyai diameter yang berbeza. Tapi tetap bila kamu guna letak dekat yang 4 kali ni, ini kanta mata, ini kanta objek. Kita boleh guna satu saja kanta objek ini pada satu masa. Kalau tak nampak yang 4 kali, kamu letak dekat 10 kali pembesaran kalau nak tengok kuman kan. So tetap kanta objek, cuma pilih yang mana dalam satu masa. Alright? Okey, biasanya bila kamu lihat kedua-duanya ada beza. Walaupun jenis sama dari segi jenis cembung, tapi dia ada beza dari segi kuasa kanta. Alright, okey, bagi contoh. Katalah kanta objek L1. Okey, ini kanta tengah kanta. Ini jarak fokus dia kiri dan kanan. Maksudnya saya tutup side sebelah sini. Kalau you ada modul, you boleh tutup side sini. Ambil kertas tutup. Siapa yang tengok, kalau tahu pun kamu tengah tengok skrin, kamu tutup kanta eyepiece sekejap dengan sebelah tangan anda. Cuba buat, ambil tangan anda, tutup kanta mata pada skrin anda. Okey, sekarang perhatikan kanta objek sahaja. Fokus sebelah sini. Okey, ini kanta, ini F dia. F1 dia belah sini, F1 dia sebelah sini. Betul? Okey. Ini panjang fokus dia. Okay, next. Tutup kanta objek. Lihat kanta eyepiece pula. Okay, ini tengah kanta. Lihat panjang fokus dia. Panjang fokus siapa yang lebih panjang? Kanta cembung atau kanta objek atau kanta mata? Itulah, saya tengah buat similarity perbandingan Tadi saya kata persamaan dua-dua kanta cembung. Sekarang saya nak cuba bezakan panjang fokus, kanta objek dan juga kanta mata. Okay, dua kanta cembung ni. Ini dua kanta cembung dua-dua. Okay, ni sekarang ni. F siapa yang lebih panjang? F2, betul tak? Okay. F2 dia lebih daripada F1. Ataupun ada yang menggunakan FO, FE. Ya, sebaiknya sekarang saya gunalah FO dan FE. Kenapa? Sebab kalau kanta pembesarannya menggunakan satu kanta, kali ni kita ada dua.
Jadi untuk memahaminya, bagaimana dia berfungsi, saya perlu faham dulu peranan setiap kanta. So, saya tengok, okay, FE, eyepiece, FO. Maksudnya, jika saya lihat pada panjang fokus dan kuasa kanta, kuasa kanta mana yang lebih? Kanta objek ataupun kanta mata? Eyepiece or the objective lens, kuasa dia lebih. Tengok formula ni. Apa relationship antara F dengan kuasa kanta? Kalau F lebih panjang, kuasa kanta lebih kecil, betul? Kalau F lebih pendek, kuasa kanta lebih besar. Satu lagi dari segi ketebalan. Alright? Okay. Take note about ni juga. Tapi sebenarnya saya tak sure. Mungkin sebenarnya dah ada di form 1 to form 3 ke? Sebab buku form 4 macam tak sentuh langsung. Okay, tapi just be ready lah. Okay, next. Okay. Saya mahu kamu perhatikan kembali yang ni tadi saya tunjuk. Ni. Kenapa saya masukkan ni? Sebab saya sudah selesaikan penggunaan yang terakhir, gambar rajah terakhir ni, aplikasinya dalam alat optik yang kamu perlu tahu iaitu kanta pembesar. Ni dah bincangkan dalam kanta pembesar. Okay, settle. Okay. Kita ada dua kanta bagi mikroskop. Okay, sebenarnya untuk mikroskop, dia mengaplikasikan mana-mana antara yang 1, saya namakan 1, 2, 3, 4, okay, 5. Yang ke-6 saya tak mau bincang. Okay. Jika kamu lihat kanta objek, alright, okay. Objek saya bukan di infinity. Dia ada slide kan? Sini bukan. 2. Okay, mungkinkah U itu lebih dari 2F? Memang kamu boleh adjust pentas itu dari kanta objek semasa kamu menggunakan mikroskop. Okay. Okay, tapi kamu kena tengok side sebelah sana pula. Okay, sila perhatikan semula gambar rajah tadi. Okay, sebab saya nak guna gambar besar. Okay, ni. Tengok objek seni dengan objek kecil lain Objek seni contohnya kuman yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Okay, ia mempunyai dua kanta cembung. Okay, saya dah buat perbandingan tadi. Okay, tadi saya tulis begini. Vice versa answer accepted Jangan salah penggunaan simbol cukup. Saya buat macam ni. Di sini bagi begini sebenarnya maksudnya sama. Itu yang dimaksudkan dengan vice versa answer. Ataupun jawapan yang di sebaliknya. Jangan keliru benda yang simple begini. Alright. Okay. Kedudukan objek. Siapa objek? Slide. Slide yang ada kuman, sel bawang, sel daun yang kamu nak lihat. Di manakah kedudukan objek? Sebab tu sewaktu kamu menggunakan mikroskop, nampak tak kamu kena adjust kedudukan benda ni dari pentas. Sometimes. Bukan main nampak je. Letak slide terus nampak. Biasanya you kena adjust dulu position kan. Dia ada satu button tepi ni. Tombol ni. Untuk kamu gerakkan dia turun naik. Supaya objek itu di antara F dengan 2F. Yang ini dari gambar rajah yang saya tunjuk tadi. Jika kamu perhatikan semula, dia sebenarnya akan memberi kamu contoh. Saya kata tadi kalau kamu tutup sebelah sini dan fokus objective lens. F di sini. Objek mesti antara F dengan 2F. Saya bagi contoh Kalau situ F, sini 2F lah. Kalau dari sini ke sini 4 cm, dari sini ke sini another 4 cm contoh. Adjust. Kamu akan dapati drawing pertama dari hujung objek lalu tengah kanta. Next, rule kedua. Dari hujung objek berhenti di tengah kanta, dia patut masuk sikit akan difokus ke F. Sebab apa? Kanta cembung ialah kanta penumpu. So saya akan dapat satu pertembungan di sini. Untuk case nombor berapa tadi? Yang saya tunjuk tadi. Case nombor berapa tadi tu? Siapa yang ada boleh tengok buku teks. Saya patah balik ke belakang leceh.
Tengok balik buku teks kamu, chapter 6.3, muka surat 256. Semua orang. Kes ini nombor berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana? Yuda. Nombor dah tidur. Ni kes nombor 4 tadi kan? Betul? Okay. So maksudnya aplikasi yang pertama untuk kanta objektif ini kamu dah belajar. Dekat sini semasa saya ajar drawing untuk 6.3. Chapter 6.3. Masa tu saya akan dapat image-nya terbentuk. Persilangan antara dua itu akan terbentuk. Okay. So kalau saya tak draw yang last one Dari ujung objek lalu F akan dipantul selari dengan paksi utama. Tapi kalau kamu mahu buat juga okey. Okay, kalau untuk mikroskop dan untuk teleskop kamu digalakkan untuk buat 3. Okay, yang ketiga. So rule number 1, rule number 2, rule number 3. Dari ujung objek lalu F dibiar selari dengan paksi utama. Betul? Okay, next. Jika saya sudah selesai bahagian kanta objektif. Okay, sekarang ni jika saya tutup, ambil tangan anda, tutup objektif lens. Fokus pada kanta mata. Cuma sekarang objek kita, okay, image pertama ini I1, tutup saya harapkan dekat skrin tu kamu tutup gambar objektif lens. Okay. Fokus pada kanta mata. Mana panjang fokus kanta mata? F2 di sini. Di mana image? Di sini. Image di sini. Image pertama yang dihasilkan oleh kanta objektif. Okay. Image ini sekarang dia akan jadi objek untuk kanta mata anda. Image I1 jadi objek untuk kanta mata. So saya suruh kamu tutup kanta objektif itu sekarang. Okay. Ini panjang fokus kanta mata. Objek sekarang berada di mana? Remember this image becomes the object for this kanta now. Bukankah sekarang objek U dia dah jadi kurang dari FE. Saya cuma tambah FE, FO, asasnya tetap dari gambar rajah di muka surat 256. Maka pembesaran kali kedua di bahagian bawah yang dilukiskan ini sebenarnya lebih kurang diagram untuk kanta pembesar. Cuma lukisannya, okey, contoh kalau kamu perhatikan. Okey, dari tengah kanta ini, dari tengah kanta ini dia bawa lukisan itu dotted line ke sebelah sini sebab objek, okey. So kanta yang kita akan fokus sekarang ialah kanta sebelah sini. So kamu lukis yang pertama yang melalui tengah kanta akan pergi straight tanpa dipantulkan. Nampak tak arrow-nya ke mata? Jangan terbalik pula. Sebab kamu yang akan melihat. Alright, okey, yang pertama. Okey, yang kedua. Contoh. Dia lukis dari image I1 yang merupakan objek bagi kanta mata. Satu garis selari dengan paksi utama. Mana paksi utama? Ni. Ni garis ni. Dia lukis satu garis selari dengan paksi utama. Alright, dia akan difokus ke mana? Ke F sebelah sana. Sekarang kita kira sebelah sini ialah objek. Okay. So F2 yang kamu fokuskan di sebelah sana akan difokus ke F2 bagi kanta mata anda.
Okay, so jika saya panjangkan sebelah sini, saya takkan jumpa pertembungan di mana-mana pun. Katalah kamu panjangkan ni, tambahlah kertas graf, tambah kertas pun, kamu takkan jumpa sebab dia makin membesar shape dia. So, jika saya panjangkan dotted line di sebelah sini bagi dua garis yang kamu lukis tadi, kamu akan jumpa image I2 persilangan antara dua titik ini di sebelah sini. Okay, so image I2 ini ialah image akhir. So kombinasi bagi menceritakan bagaimana mikroskop berfungsi sebenarnya adalah kombinasi antara yang pertama case objek berada di antara F dengan 2F bagi kanta objektif. Alright. Dan image akhir rujuk pada yang kanta sebelah sini. Okey, yang sebenarnya mengaplikasikan semula drawing untuk kanta pembesar, cuma sebelum ni kamu lukis di sebelah atas. Dia lukisan itu berada di sebelah bawah. So yang lukisan kedua ini ialah untuk kes U kurang dari F. Okey, sebab tu kalau kamu tengok, okey, yang dia nyatakan ini ciri image melalui kanta objektif dahulu. Bila dia sebut image melalui kanta objektif, I1 lah yang di sini. Okey, bandingkan tinggi objek dengan tinggi image. Oh, besar. Okey, image yang dihasilkan lebih besar dari image asal. Tapi ingat, ini kuman. I1 pembesaran kali pertama mungkin masih tidak membantu kamu untuk melihat kuman yang kecil. So, kita perlu bantuan oleh kanta kedua. Alright, sekarang kat sini dia kata mata objek, eyepiece lens. Nampak? Dia cerita pula tentang ciri masa tu objek. Image satu jadi objek untuk kanta ini. So, U kurang dari F. So, ciri image akhir. Even though I1 tadi dibanding agak besar berbanding dengan image kumannya, I1 tidak cukup besar untuk mata kasar saya melihat. So, okay. So, kalau tadi inverted, sekarang ni objek belah sini kan. Image pun image akhir sebelah sini. Image satu ialah objek bagi kanta ini. So, kita akan dapat image akhir yang virtual, upright dan lebih-lebih magnified. Cikgu nak tulis magnified, lebih magnified ke? Tak ada masalah. Kamu tulis begini pun okey. Takut ada yang keliru apa maksud ini dengan maksud ini. Cuba banding tinggi yang ni dengan tinggi yang ni. Kan? Yang ni lagi berapa kali ganda. So, bila kamu menukar pembesaran ini, sebenarnya dia menukar kuasa kanta yang mana? Kuasa kanta yang ini. Kan? Kanta objektif ni. Alright. Cuma soalan kamu, dia memang akan bagi satu situasi sahaja. Dia tak akan cakap kanta objektif pembesaran berapa kali. Boleh? Nampak sukar? Jika keluar esei, soalan pilihan mungkin okey. Di kuartili keluar di soalan struktur, soalan wajib. So, ambil masa untuk fahamkan. Cikgu harap penerangan cikgu membantu pemahaman anda, tapi anda kena go through semula. Okey? Dan fahamkan. Boleh? Boleh Okey. Dah pukul 11 Lepas ni kelas apa Ini lukisan dia lah. Tak ada apa. Alright. Okay. Saya nak habiskan sikit boleh? Okay. Sebab dah masuk chapter. Sikit je lagi. Sebab you dah faham yang tadi tu, should be you okay je. Okay, ni. Ini untuk teleskop. Alright, okay. Untuk teleskop, dia juga mengaplikasikan dua diagram dari gambar rajah 256. 256. Alright. Okay. So untuk 256 ini jika anda perhatikan, okay, dia sebenarnya diagram yang mana? Saya terus, sebab saya nak ambil 5 minit saja Sebab dia memang kalau ni mencabar sikit kalau chapter ni.
Okey ni. Saya pergi sini terus. Okey, lihat semula gambar rajak ini. Okey, untuk teleskop dia sebenarnya mengaplikasikan untuk nombor 1 yang ni. Alright. Dan juga yang mana? Okay, dia sebenarnya aplikasikan yang ini, teleskop Okay. Okay, yang first ni. Okay, so objek di infinity. Sebab dia ada dua kanta juga. Satu kanta mata, satu kanta objek. So ini untuk kanta objek yang menghadap bintang di langit yang jauh lah. Okay, so kamu akan dapat yang ini image I1. Okay, bila objek berada di F, okay, dia gabung yang ini dengan yang ini. Dua ni. Okay. So boleh anda baca dahulu. Okay, nanti mungkin next class saya continue sini dululah sebelum saya masuk next chapter. Chapter terakhir untuk chapter 6 untuk minggu depan. Okay. Baca dulu, fahamkan bila cikgu cakap dia sebenarnya gabungan dua ini kalau untuk teleskop. Kalau kamu faham penerangan saya untuk mikroskop tadi. Okay. Dua ini digabungkan untuk teleskop. Kalau mikroskop tadi yang ini dan juga yang ini kan. Sekarang yang ini dengan yang ini. Okay, baca dulu. Okay, so next week kita sambung yang ini sikit untuk 6.5 dan cikgu akan masuk 6.6. Alright, boleh. Okay, so untuk tugasan minggu ni cikgu kira untuk 6.4 dululah kamu selesaikan. 6.5, okay. Yang selesaikan tu maksudnya yang kena hantar pada guru. 6.5 ini kamu go through sendiri untuk latihan kamu. Nanti cikgu sambung sikit minggu depan. Alright. And then untuk yang chapter seterusnya kamu get ready juga untuk minggu depan chapter terakhir, chapter 6 untuk kanta cekung. Okay, apa-apa cikgu akan bagi tahu dalam slide. Okay, sekejap saya nak ambil kehadiran dulu sebab warna malam mungkin dah mula kelas untuk form 5. Sekejap. Okay, alright. 52 orang hari ni. Thank you for joining. Yang ada masalah, memang betul-betul ada masalah, tak apa boleh tengok balik nanti kat pembelajaran. So far yang cikgu miss super record cuma satu kelas Yang lain kalau tak faham bila dah ada dekat pembelajaran boleh rujuk. Alright, thank you so much. See you next week. Happy Deepavali. Okay, cikgu. Siapa yang sambut Deepavali? Happy Deepavali. Thank you, cikgu. Okay. Take care. Thank you, thank you. Get ready for the next class. Thank you. Have a nice day. Continue with the next class. Bye-bye, cikgu. Okay, bye-bye.